Okey. Lepas tu kita masukkan di dalam ni. Sebab itulah kita kalau boleh kita pilih satu bead tu biar bead besar satu. Supaya kita boleh sembunyikan tali yang hujung tu kat dalam ni. Sebenarnya kita boleh je sembunyikan dalam bead lubang-lubang bead besar ni. Kita mulakan projek membuat gelang dengan mencuba membuat gelang menggunakan flexible string ataupun elastic cord. Maknanya gelang ni kita boleh squeeze je masuk dalam tangan macam tu. Barang-barang yang diperlukan untuk membuat gelang flexible cord untuk projek kita kali ini ialah 16 biji manik batu aventurine. Ni jumlah ni sesuai untuk ukuran pergelangan tangan 16 cm. Gelangan tangan saya 16 cm, tapi saya suka pakai gelang saya ni longgar sedikit, just right macam tu. Untuk gelang seperti ini kita memerlukan 16 biji manik batu aventurine, ni batu pink aventurine, 8 biji batu citrine, 1 pendant. Pendant ni melekat dengan tube size bead ni. 1 pendant extra untuk aksesoris. Dan untuk lekatkan dia kepada bead tube ni, saya gunakan jam ring. Kita memerlukan tali, flexible cord, flexible string. Ni untuk saiz 16 cm. Tapi kita potong lebih lah, dalam 25 cm macam tu. Tapi ini untuk single strand. Selalunya kita ada pilihan sama ada untuk menggunakan 1 string ataupun menggunakan 2 string. Kelebihan menggunakan 2 string ialah gelang tu lebih tahan lama lah. Jadi sekurang-kurangnya dia lambat putus. Jadi saya lebih suka menggunakan 2 string daripada 1 string. Lepas tu kita memerlukan bead stopper. Tool yang kita nak akan gunakan ialah flat nose pliers. Ini untuk kita bentuk jam ring. Gunting untuk kita potong ni dengan kemaskan ikatan tali. Kita memerlukan jarum. Ni jarum untuk manik. Saya lebih suka menggunakan tali tangsi untuk memasukkan manik ni ke dalam tali gelang kita ni lah. Okey, mari kita mulakan projek membuat gelang menggunakan tali fleksibel. Okey, tarik tali gelang ni ke hujung, samakan dekat hujung dia. Lepas tu kita letak bead stopper kat hujung ni. Kan? Lepas tu kita guna ni tali tangsi untuk letak dekat sini. Kalau kita guna jarum manik tak boleh, sebab nanti dah habis sampai ke hujung, kita tak boleh nak keluarkan jarum ni. Jadi saya lebih suka menggunakan tali tangsi ni lah, ya. So kita masukkan manik tu perlahan-lahan.
pemilihan tali ni sama ada kita nak guna 1 string ataupun 2 string terpulang kepada diri sendiri. Kadang-kadang depend juga pada jenis seed tu, jenis batu. Kalau batu tu kecil lubang dia, kita kena guna 1 string saja. Tapi kalau batu dia jenis besar, lubang batu tu, saya rasa lebih baik kita gunakan 2 tali, 2 string lah, supaya tahan lama sikit gelang tu. Saya mulakan dengan memasukkan batu kecil sekali. Lepas tu kita masukkan batu besar, kita susun mengikut apa yang dalam kepala kita lah, design dia. Saya suka design yang tak boleh sama semua. Design dia biarlah berubah-ubah. Mungkin 1 kecil, 2 besar. Lepas tu 1 kecil, 3 besar. Jadi saya nak buat macam tu lah. Batu yang besar, batu yang kecil, lepas tu kita masukkan pendant dengan bead tube size ni. Okey, kita dah siap. Sekarang kita nak ketatkan bead ni untuk membentuk dia menjadi gelang. Boleh je kita bubuh bead stopper kat sini. Kalau kita tak ada bead stopper, kita boleh je guna selotip sebenarnya. Contohnya selotip ni, selotip kat ujung ni. Kalau kita tak ada bead stopper lah. Tapi sebenarnya lagi convenient kalau guna bead stopper. Tapi kalau tak ada tu kan, inilah cara dia. Tapi sebab kita dah ada ni, kita guna bead stopper lah. Di sini semua. Kan? Macam tu. Tengok. Okey. Lepas tu kita ikat dia pakai ketat. Simpulkan dia. Simpulkan dia banyak kali, ikat mati supaya dia tak terkeluar, tak terbuka. Yang bagusnya kalau kita guna double string ni, kita boleh masukkan dalam lubang ni senang. Dibandingkan dengan kalau kita guna 1 string. Kalau 2, kita masukkan dekat lubang string tu, mudah. Nak ikat pun mudah. Ketatkan dia, bagi kemas beberapa kali supaya dia tak terbuka. Macam tu. Senang kan?
Lepas tu tengok ni. Tepi ni. Kalau kita ada gam, kita guna gam. Gamkan dia baik-baik, bagi kering. Baru kita satukan balik dia. Kalau kita tak ada gam, tapi saya sebenarnya tak berapa suka gam. Tak berapa suka gunakan gam. Sebabnya, kalau saya gunakan gam, saya takut saya punya bit ni rosak. Sebabnya kan, getah ni kan tak tahan. Dia setahun je tahan. Nanti dia akan reput. Kalau dia reput nanti, gam tu tak reput. Dia masih ada kat situ. Dia akan merosakkan kita punya bit. Terutama kalau kita punya manik ni, manik yang jenis mahal. Contohnya mutiara, batu macam ni. Jadi, kita akan selalu guna. Selalu ulang-ulang guna. Jadi, saya tak berapa sukalah guna gam ataupun glue. Saya guna cara saya. Saya suka bakar hujung ni. Supaya dia tak berbulu. Bakar dia. Perlahan-lahan, jaga-jaga. Takut terbakar pula tali ni. Betul tak? Okay. Bakar dia perlahan-lahan. Lemak. Aduh. Bakar dia. Bagi dia kering. Kering. Okay. Lepas tu kita masukkan di dalam ni. Sebab itulah. Kita kalau boleh, kita pilih satu bit tu biar bit besar. Satu. Supaya kita boleh sembunyikan tali yang hujung tu kat dalam ni. Sebenarnya kita boleh je sembunyikan dalam bit lubang-lubang bit besar ni. Okey, dah siap. Tapi yang tadi tu ada loceng. Ada orang dia tak suka bunyi loceng kan. Keting tak suka. Oleh itu, kita buat option yang ini. Kita jangan letak loceng. Kita gantikan dengan pendant yang lain. Okay, yang ini kita letak pendant kecil ni lah. Lepas tu, kita guna flat nose pliers ni. Pegang kat sebelah sini. Masukkan dia kat lubang ni. Lepas tu, masukkan dia dekat lubang sini. Dekat tepi ni. Pegang kuat-kuat. Tutup jam ring tu. Ketatkan dia baik-baik. Kemaskan dia. Dah siap. Cantik. Kan? Okey, senang, mudah. Sampai jumpa di projek seterusnya. InsyaAllah.